Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada Miss Eva serta rakan-rakan sekalian. Nama saya Nur Maisara Afika dan saya merupakan pembentang yang terakhir bagi kumpulan 5. Tajuk yang saya akan bentangkan dalam video ini ialah kesukarelaan. Jadi mari kita lihat dengan lebih lanjut berkaitan dengan kesukarelaan. Seperti yang anda lihat di dalam paparan skrin anda, terdapat beberapa persoalan tentang kesukarelaan. Yang pertama, apakah yang dimaksudkan dengan kesukarelaan? Kesukarelaan adalah perbuatan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dengan rela hati, ikhlas dan tanpa paksaan dari mana-mana pihak. Paling penting, individu tersebut bertindak sedemikian dengan tidak mengharapkan sebarang ganjaran atau balasan. Yang kedua, untuk siapa kita lakukan aktiviti sukarela ini? Semestinya kita melakukan aktiviti tersebut bagi memberi bantuan kepada golongan yang memerlukan. Yang ketiga, apakah faedahnya? Jawapannya, terdapat banyak faedah yang kita boleh peroleh seperti dapat memberi manfaat kepada golongan atau pihak sasaran dan dapat membentuk masyarakat yang sejahtera. Persoalan yang terakhir ialah persoalan keempat, iaitu tujuan kita bersukarela. Seperti yang dinyatakan di slide ialah untuk melahirkan individu atau masyarakat yang mempunyai nilai-nilai murni seperti kasih sayang, kerjasama, keprihatinan sosial dan dapat mengeratkan hubungan persaudaraan dan persahabatan. Seterusnya, mari kita lihat impak sukarelawan pada 3 kategori, iaitu kepada individu, kepada masyarakat dan pada negara. Sebagai individu, kita dapat menambah lagi pengalaman dan ilmu pengetahuan kita dan juga memberi kita kesedaran untuk bermuhasabah diri, rasa lebih bertanggungjawab dan sentiasa bersikap positif. Apa yang saya maksudkan dengan bermuhasabah diri adalah, sebagai contoh, apabila kita menyertai aktiviti sukarelawan yang melibatkan gelandangan atau anak-anak yatim, kita dapat melihat sendiri dengan secara nyata bahawa kehidupan mereka sangat berbeza dengan kita dan ia akan membuatkan kita rasa lebih menghargai dengan apa yang kita ada, seperti kita masih mempunyai rumah untuk berehat, kita masih mempunyai bapa. Jadi secara tak langsung, ia dapat membuka mata kita untuk sentiasa bersyukur dengan kehidupan kita. Kemudian, ia juga dapat meningkatkan gaya hidup sihat dan kemahiran interpersonal kita, di mana kita dapat meluaskan lagi rangkaian sosial dan kenalan. Sebagai contoh, apabila kita menyertai aktiviti sukarelawan, kita akan berjumpa dengan pelbagai jenis individu yang mempunyai perbezaan adat, pelbagai bangsa dan daripada latar belakang yang berbeza. Seterusnya, kesan sukarelawan kepada masyarakat. Semestinya, aktiviti sukarelawan dapat mengeratkan lagi hubungan antara masyarakat, dapat melahirkan sebuah masyarakat yang prihatin dan penyayang, dapat menjaga kesejahteraan masyarakat dan menjadi penyambung kepada ketamadunan manusia. Dan terakhir sekali, dapat mengukuhkan lagi hubungan sosial. Bagi kesan kepada negara pula, aktiviti tersebut boleh menjadikan negara kita aman dan harmoni, dapat menyelesaikan isu-isu dan konflik kemanusiaan dan kemasyarakatan, dapat menjadikan negara kita berstatus negara maju seiring dengan etika dan peradaban, dan kesan yang terakhir ialah dapat memartabatkan nama negara kita sebagai negara contoh kepada negara-negara lain. Mestilah kita mahu mengharumkan nama Malaysia, kan? Jadi marilah sama-sama kita menyertai aktiviti sukarelawan. Mesti anda tertanya-tanya, apakah contoh pertubuhan sukarelawan yang anda boleh sertai? Ayuh kita lihat kepada slide seterusnya. Untuk pengetahuan anda, terdapat pelbagai jenis pertubuhan atau organisasi sukarelawan yang berada di Malaysia dan juga luar negara. Contohnya di Malaysia ialah Malaysian Medical Relief Society atau lebih dikenali sebagai Mercy Malaysia, Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia, Persatuan Pencinta Alam Malaysia, Women's Aid Organisation WAO dan Dive Heart Malaysia. Semua contoh yang saya telah beri adalah organisasi yang tidak berasaskan keuntungan. Kemudian, contoh-contoh pertubuhan peringkat antarabangsa pula ialah United Nations Volunteers, Voluntary Service Overseas, Cross Cultural Solutions, Love Volunteers dan Worldwide Fund for Nature. Ya betul, kita sebagai rakyat Malaysia juga boleh bersukarela di luar negara dengan mengikut syarat-syarat tertentu.
Sekarang kita sudah tahu pertubuhan dan organisasi kesukarelawan, jadi mari kita lihat contoh aktiviti sukarelawan pula. Jadi ini adalah contoh-contoh aktiviti sukarelawan yang terdapat di Malaysia. Contoh yang pertama ialah aktiviti sukarelawan yang terkini, iaitu sukarela untuk membantu frontliners memberi vaksin kepada masyarakat Malaysia. Sukarela diperlukan kerana kekurangan tenaga kerja di pusat-pusat pemberian vaksin. Contoh kedua pula, misi membantu gelandangan. Aktiviti ini dianjurkan pada tahun 2018 dan sukarela boleh memberi bantuan dari segi tenaga atau menyumbang makanan, barang-barang terpakai dan sebagainya. Terakhir sekali, aktiviti memberi bantuan kepada golongan yang terkesan akibat banjir. Aktiviti ini dijalankan pada tahun 2020 dan telah mendapat pelbagai jenis bantuan daripada seluruh rakyat Malaysia. Seterusnya, ini adalah contoh-contoh aktiviti sukarelawan yang terdapat pada peringkat antarabangsa. Contoh yang pertama ialah misi Persaudaraan Aman Palestin pada tahun 2012 yang disertai oleh 120 sukarelawan bagi menyampaikan bantuan daripada rakyat Malaysia. Contoh kedua pula, aktiviti sukarelawan di Afrika dengan memberi bantuan dari segi rawatan perubatan, penjagaan anak, pendidikan dan bimbingan sukan. Contoh yang terakhir adalah program pemuliharaan hidupan liar. Seperti di Thailand, kita boleh mengambil bahagian dalam kehidupan seharian bersama gajah. Ya, termasuk memandikannya. Semestinya dengan menghormati panduan keselamatan tertentu. Bukan itu sahaja, aktiviti ini juga bertujuan untuk mengurangkan tekanan pada gajah dan menjaga persekitaran yang aman buatnya. Ini ialah pembentangan yang terakhir daripada saya bagi tajuk kesukarelaan. Di paparan skrin anda menunjukkan langkah-langkah bagi memupuk semangat sukarelawan dalam kalangan belia. Seperti mana yang kita tahu, belia mempunyai peranan yang penting untuk membentuk masa depan Malaysia. Jadi, dengan harapan bahawa aktiviti-aktiviti sukarelawan ini dapat melahirkan pelapis sukarelawan yang sedia memberi perkhidmatan yang terbaik demi masa depan negara. Langkah-langkah yang tersenarai tersebut bukan sahaja memberi tumpuan kepada satu pihak, tetapi ia menunjukkan usaha yang harus dilakukan daripada pelbagai pihak. Pertama sekali, ibu bapa harus memberikan pendedahan awal kepada anak-anak tentang nilai-nilai murni seperti memberi bantuan kepada golongan yang memerlukan dan mengambil berat tentang isu-isu yang dihadapi masyarakat tanpa mengharapkan apa-apa balasan. Kedua, pihak sekolah atau pusat pengajian tinggi perlu menggalakkan pelajar untuk menyertai kempen atau aktiviti kesukarelawan dan juga harus menjalankan program yang boleh mendorong pelajar untuk mengambil bahagian seperti program bergotong royong, kerja-kerja amal dan sebagainya. Ketiga, masyarakat harus memainkan peranan yang penting dalam menunjukkan teladan yang baik kepada belia atau remaja seperti melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti sukarelawan bagi memupuk semangat perpaduan yang kukuh dalam kalangan masyarakat tidak mengira perbezaan yang wujud. Terakhir sekali, pihak kerajaan perlu menggiatkan lagi usaha untuk memberi kesedaran tentang kepentingan aktiviti kesukarelawan dalam kalangan remaja dengan mengadakan pelbagai jenis aktiviti yang menjurus ke arah kesejahteraan masyarakat. Begitu juga dengan memperbanyakkan lagi iklan-iklan yang memaparkan contoh-contoh aktiviti sukarelawan seperti membantu orang tua, mengambil bahagian dalam sesuatu organisasi dan sebagainya. Jadi itulah usaha-usaha yang boleh dilakukan oleh setiap pihak bagi mendorong belia untuk menyertai aktiviti sukarelawan. Maka berakhirlah pembentangan kami bagi kumpulan 5 dengan tajuk Peranan Etika dan Peradaban dalam Mendokong Tanggungjawab Sosial di Malaysia. Sebagai rumusan, etika, moral dan akhlak adalah elemen yang bermakna pada emosi dalaman manusia. Ia merupakan tali-tali pengikat kemanusiaan dan ikatan sosial sehingga terbina hubungan antara manusia, kumpulan, negara dan seluruh dunia. Yang paling penting, ia perlu dikaji di pelbagai peringkat seperti di peringkat individu, pada peringkat akar umbi, institusional dan pihak-pihak berkuasa.
Sebelum saya mengakhiri pembintangan kami hari ini, saya mewakili ahli kumpulan saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Miss Eva serta semua rakan sekelas kami atas perhatian yang diberi. Kami memohon maaf jika ada yang terkurang sepanjang pembintangan kami. Dengan itu, saya akhiri pembintangan kami dengan ungkapan sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi orang lain. Sekian, terima kasih.